Istiqamah ni maknanya berterusan. Kita buat sesuatu biar berterusan, jangan hangat-hangat tiap ayam ataupun atas dasar semangat tadi. Hadis Bukhari, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan, amalan terusan walaupun sedikit. Faham adik? Tu kata istiqamah. Katalah semayang malam, tahajud, witir sebelum subuh. Sepanjang hayat kita, subuh pukul 6, 5.30 bangkit dah, mandi 10 minit, baki 20 minit, doa tahajud, satu witir. Itulah kita duk kekal sampai ke mati, yakin dan percaya, insya-Allah. Jangan lupakan Allah. Dia baca hadis, ana ma'hu idza dzakarani, aku bersama-sama kamu apabila kamu mengingati aku. Dia baca Quran Al-Baqarah 152, fadhkuruni azkurkum. Allah kata, kamu ingat padaku, aku ingat. Jangan lupakan Allah. Hadis Muslim, dia baca kat depan saya. Nah, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Dia baca Quran, wa dzakarullaha katsira la'allakum tuflihun, Al-Anfal ayat 45. Nabi kata tak akan berlaku kiamat kecuali apabila di atas muka bumi ni tak ada dah orang sebut Allah Allah. Tu dia. Awak Tok Guru faham tak betul ke? Hampa yang faham betul. Faham ni? Apa ustaz apa? Kora ke? Apa macam itulah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati Tuan Imam Musi Masjid Bagan Nyor, lupa lah Pak Su. Tu pasal dia bagi makan banyak tu yang lupa habis. Dia kata main makan dulu lepas tu baru ceramah. Seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin dan muslimat, tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih dipanjangkan umur. Moga-moga saki baki umur kita ni insya-Allah akan kita habiskan dengan mengabdikan diri kepada Allah. Pada malam ni mula-mula saya nak buat satu tajuk, tapi RTM ni hari tu dia rakam lah. Dia rakam benda sama, dia kata aku cerai pula. Saya baik aku banyak modal. Kan? Jadi pada malam ni saya berhasrat untuk membahaskan ataupun menyatakan nasihat ulama, di mana pada 20 hari bulan 6 yang lalu saya bersama-sama dengan 4 orang sahabat, termasuk saya 4 orang, kami telah mengadakan satu program ziarah ulama di negeri Kedah. Kami sempat menziarahi 9. Senarai yang dibagi kat saya tu 32 orang. Mana lagi 23 orang. Tapi silap senarai tu bukan 32 di Kedah ni, 33. Hak ke 33 tu aku lah. Mak bagi hilangan tu jadi Masya Allah, program yang kami adakan itu memang bermanfaat, khususnya kepada saya sebab itu kali kedua. Kali pertama tahun 1990 saya juga pernah mengadakan satu program ziarah ulama di Kedah dan di Perak. Memang ada keberkatan.
Jadi kami pada 20 hari bulan yang lalu, bulan 6, hari pertama kami sempat menziarahi 4 orang sahaja. Hari kedua 5. Secara ringkasnya kita masuk insyak berhenti kan? Itu SOP dia macam tu. Mana-mana pun kuliah lah ni masuk insyak kena berhenti. Tapi bayarannya sama no. Tu apa saja peringat lah. Dia buat kelang kabut. Dah laku pun 3 bulan nak masuk berhenti tak? Saya nak mulakan dengan firman Allah dalam surah Fatir. Fatir ni surah sebelum Yasin pada ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang bermaksud sesungguhnya yang paling takut nak langgar perintah Allah dari kalangan para hamba-hambaku ialah ulama. Tetapi walau bagaimanapun saya lebih cenderung kepada tafsiran ayat ini, tafsiran dalam 2 tafsiran. Pertama, terjemahan dalam pimpinan Ar-Rahman keluaran jabatan Perdana Menteri. Yang dikatakan ulama dalam ayat ini ialah orang yang berilmu dan mereka mengamalkan ilmu mereka. Sebab dalam Quran juga Allah cerita ulama yang hebat, tapi bila dia tidak beramal dengan ilmu kurniaan Allah kepada dia, dia pun jadi mangkuahyun. Yang kedua tafsiran dalam kitab tafsir Arab Saudi ayat yang sama pada muka surat 700, yang dikatakan ulama dalam ayat ini ialah, tuan-tuan dengar elok, orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah sikit, Tuan Guru ni Abdul Aziz tambah, dengan penuh keyakinan. Ini ulama. Jadi walaupun kita ni orang biasa, tetapi ilmu yang Allah anugerah kepada kita ni menimbulkan keyakinan bahawasanya yang maha besar dan yang maha berkuasa ialah Allah. Tu elok, kena dah. Justru kita tidak akan melanggar perintah-perintah Allah. Tak ada dah yang paling besar. Wa rabbaka fakabbir. Sebab tu kita semayang pun Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Makna dalam semayang pun kita mengaku Allah Maha Besar, luar semayang pun kena macam tu. Tak ada lah yang paling besar. Walaupun nama dia Perdana Menteri. Dia tak ada ni, aku boleh sembang kemai. Boleh Pak Haji? Nampak renung jauh? Letih puasa apa? Hari Khamis ni kita puasa, insya-Allah. Sehari sebelum Aidul Adha. Itu sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Kelebihannya, setahun dosa yang dulu dan yang akan datang diampunkan oleh Allah. Dosa-dosa kecil. Jadi kalau dosa kecil tak ada, dosa besar kita tak buat, insya-Allah. Ada duk minum boykot? Nampak macam ada selit, tak ada apa? Kita tak minum arak, kita tak berjudi dan sebagainya. Tapi dengan puasa 1 hari, 30 Julai ni insya-Allah, dosa-dosa kecil kita setahun dulu dan setahun akan datang insya-Allah diampunkan oleh Allah. Jadi makna, saya lebih cenderung kepada tafsiran tadi. Makna, sesiapa yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan adalah milik Allah semata-mata dengan penuh keyakinan mereka ini adalah ulama. Justru dia tak akan langgar perintah Tuhan. Dia tahu Allah Maha Berkuasa. Cuba tengok Allah Maha Berkuasa, Tok Imam. Tok Imam kena COVID tak? Dah. Kalau kena saya nak suruh balik. Allah hantar satu penyakit, satu makhluk ciptaan Allah yang kita tak kerti, kita tak tahu macam mana rupa bentuk dia. Coronavirus. Kau tahu apa dia binatang? Coronavirus. Pernah tengok? Toyota Corona? Itu pernah tengok lah. Itu cerita dia. Meragut berapa ratus ribu? Saya percaya 500 ribu ke? Satu dunia. 192 negara di dunia semua kena.
Dia hantar benda tu, ni mai balik ni. Nah, pasal apa? Manusia macam itulah, dah bila diberi kebebasan dia lupa diri. Saya hanya ke tempat-tempat orang awam atau tempat orang ramai ni bila ikut keperluan sahaja. Saja-saja saya tak mau. Saya duduk rumah. Jadi pakat jagalah. Nah, benda ni kita tak tahu bila nak reda. Tu mana Allah berkuasa. Dia hantar itu. Bila hantar malaikat nampak kita ni. Pak Ji pernah tengok malaikat? Tak pernah tengok. Cerai Kan? Tu baru hantar tu dia coronavirus datang apa aku tak tahu. Tahu sebutnya. Mati Allahu Akbar. Saya yang paling sedih, antara yang paling saya terasa kerana ada di Malaysia ni jururawat yang duk jaga tu dia pun meninggal. Saya sedih sungguh. Walaupun kita tak kenal dia tapi kita rasa simpati lah. Depa ni namanya menyabung nyawa. Nak jaga kita, polis, tentera, kita hargailah. Sebab tu kita minta lah apabila wabak ni berakhir, Perdana Menteri kena ingat, kena bagi sesuatu lah pada mereka-mereka yang banyak menabur jasa kepada seluruh rakyat dengan tidak mengira agama dan bangsa. Kita selamat kerana mereka, Tok Imam. Mereka kawal. Mereka marah pun kita tak boleh lah marah. Demi kebaikan bersama. Tu Allah Maha Berkuasa. Allah Maha Besar, Allah Maha Berkuasa. Jadi kita jangan sombong. Baik. Jadi pada hari pertama 20 bulan 6 kami sempat menziarahi 4 orang. Pertama sekali Tuan Guru Awang Lanai, nama betul Abdul Wahab Hassan. Saya pernah mengaji di Pondok Lanai. Saya pergi jumpa dia tapi saya tak tanya apalah sebab dia tak apa nak sihat. Cuma bila dia dengar suara saya, dia kata suara ni lama dah ni, tak main ni. Maklumlah suara wali-wali kan, dia kenal. Saya tahu Ustaz Syarif, Tok Guru. Syarif. Itulah, dia kata lama tak main. Ni yang main nak jumpa Tok Guru ni. Dia kerana dia tak sihat, kita pun tak mau cakap banyak. Kami pergi ke tempat kedua, Tuan Guru Ahmad Rafa'i. Dia juga belum lagi sembuh sepenuhnya daripada angin ahmar. Pun saya tak mau cakap banyak sebab nak ambil berkat kan. Walaupun dia lebih muda pada saya, dia baru 60 kan. Tapi nak ambil berkat, alhamdulillah kita dapatlah bertemu dengan dia. Kemudian kami bergegas pula ke Gajah Mati Pendang. Rupanya di situ Tuan Guru Haji Izzuddin ini merupakan ulama bidang hadis. Dia bidang hadis. Kami bernasib baik dapat bertemu dengan beliau, cuma tak sempat nak sembang lama kerana beliau ada tetamu yang datang pada Shah Alam. Mereka sampai dulu. Jadi takkanlah kita yang sampai lewat nak pergi mengada-ngada kan lah. Jadi itu pun saya minta keizinan ziarah awal itu daripada Shah Alam, kata bagi saya seminit 2 ya. Nak jumpa Tok Guru sembang-sembang. Lepas tu kami pun tak tanya apa. Kami pergi tempat keempat. Yang ni jauh lah daripada Gajah Mati, kami pergi ke Kuala Nerang. Yang ni elok kami sampai pukul 3.30 petang. Tuan Guru Pak Tihmat Kuala Nerang, umur 95 tahun. Dia diberi gelaran Datuk oleh Sultan Kedah. Makna banyak jasa dalam pendidikan Islam ni, pondok-pondok ni. Sampai rumah dia, lepas tu hujannya lebat. Setengah jam. Kan? Jadi kita pun duduk rumah dia nak sembang pun. Tok Guru ni telinga dia korang dengar. Jadi pakat duduk sengah warak tu lah. Tapi warak-warak bini dia bawa keluar derian. Cantik Hentam derian dah. Kan? Habis dah makan derian, minum teh apa semua. Hujan pun reda, kami pun nak balik. Saya sebagai ketua rombongan, saya kata Tuan Guru, kami nak mohon surah. Cuma nak tanyalah kalau ada apa-apa kata-kata nasihat yang dapat kami amalkan. Dia baca 2 ayat Quran, dia suruh kami ikut ramai-ramai. Kita pun tak tanya apa kelebihannya. Dah hang tanya nasihat, dia bagi yang tu. Faham-faham, amai sudahlah. Setengah Tok Guru dia pantang juga. Hang tanya aku ada apa-apa dak nasihat, amalan-amalan. Dia bagi, kita bertanya apa kelebihan, dia jekah. Takut kena jekah tu saya tak tanya.
Dia baca ayat yang pertama dalam surah Saf ayat 13. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Maknanya, pertolongan Allah dan kemenangan yang hampir dan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini di pertengahan ayat ke-13. Saf ni surah ke-61 hujung-hujung. Lepas Waqi'ah, Hadid, apa tu, Suratul Hasyri, Mumtahanah, petus Saf. Ayat ke-13. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan Allah dan kemenangan yang hampir, dan beritahulah berita gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Kemudian beliau baca ayat yang kedua surah Hud, surah ke-11 ayat 52. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Maksudnya, dan aku, kata Allah, aku tambah kekuatan kepada kekuatan yang sedia ada, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Itulah dua ayat yang Tok Guru ajak. Habis tu pun kami salam, kami naik van, kami jumpa balik. Tak balik main Sungai Petani, kami terus tidur di Hotel Tabung Haji. Lah ni hotel tu tak nama Hotel Tabung Haji dah. Nama Raya Hotel. Nah, dia pada tukar nah. Kerajaan dululah, kerajaan Banyak Perintah dulu tu. Perintah 22 bulan tu, kan. Depa tukar. Jadi hari pertama tu letih lah. Lepas maghrib, kami buat jamak khosal sihat. Pergi ziarah dua orang sahabat saya yang tak apa sihat, ustaz juga. Jadi habislah untuk malam pertama, hari pertama tu. Hari kedua, kami sempat menziarahi 5 orang. Setiap ulama yang saya ziarahi ini, saya minta mereka memberi nasihat kepada kami. Yang pertamanya di Tanjung Musang. Nah, saya duk parti Pak Su, saya kok musang pun tak ada. Yang ada musang berjanggut. Gambar Piramli. Dia ni muda, umur 59, nama dia Baba Ismail. Sahabat saya Ustaz Said itulah kata, Ustaz kena pergi ziarah dia. Dia ni ilmu hebat. Tapi sepasal Baba Ismail ni, dia ni pandai tomoy. Sebab tengok badan dia cukup kemas. Mula saya nak test juga, nak try dia tengok. Kan? Tapi takut dia kalah, malu pula kan. Kot aku lah kena tabuh. Nampak dia kemas. Dia orang petani. Jadi dia pun adalah bagi hidangan begitu, makan goreng apa, sepedak goreng tu. Saya puluh habis. Telang biji-biji, lapar. Kan nak balik, Baba, ada apa-apa pesanan untuk kami? Dia pesan 2. Semua manfaat. Tamanya dia sebut, dia baca wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Lam yakunil ladzi. Melayu ni kalau kata Al-Bayyinah dia tak erti. Lam yakunil ladzi dia tahu. Saya suratul Ikhlas tak apa tu. Qul huwallah boleh. Samalah bahlul dia. Kan? Bukan orang baganyok ni. Bagajang. Kan? Dia tekankan soal keikhlasan. Ni ayat tadi saya baca tu, makna apa yang kita buat, kita beribadah kepada Allah ataupun kita beribadah pada Allah semata-mata untuk mencari keredaannya. Mana ikhlas? Beliau tekankan soal ikhlas. Baik, saya nak jawab pada tuan-tuan dan puan-puan, kenapa amalan kita perlu ikhlas? Mana 3 sebab. Saya akan baca hadis dan ayat-ayat Quran. Pertamanya hadis riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ni dalam kitab tafsir Ibnu Kathir, surah Al-Baqarah ayat 111 112 ada hadis. Siapa ada kitab tafsir Ibnu Kathir, balik cari surah Al-Baqarah ayat 111 112 ada hadis ni. Hadis Imam Muslim. Maksud hadis, sesiapa yang beramal dengan satu amalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan itu tidak selaras sebagaimana yang aku ajak. Nabi ajak cara lain, kita buat cara lain, Pak Su. Amalan itu tertolak ataupun ditolak. Kita tak mampu faham, saya tak mampu faham. Ibnu Kathir mensyarahkan hadis ini.
Maknanya setiap amalan yang dikerjakan oleh umat manusia, oleh kita ni, mesti tak dapat tidak kena ada dua syarat. Baru amal itu diterima sebagai amal soleh. Pertama, ikhlas. Ikhlas juga. Yang kedua, amalan yang kita kerjakan itu mesti tak dapat tidak menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Faham tadi? Ni macam program malam ni kuliah maghrib. Menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Quran mana ada? Banyak. Allah suruh tuntut ilmu. Hadis pun ada, suruh tuntut ilmu. Baik, satu dah syarat. Ikhlas ke tak? Tu imam main ikhlas tak? Tu imam musyakur. Ustaz main kena duit abang mesti dah. Itu nak makan mi udang, tu lah kerja ustaz. Bukan ustaz ni, ustaz lain lah. Kan? Nak tahu ustaz ikhlas tak ikhlas, paksu jangan bagi sagu hati. Tapi jangan test aku, test ustaz lain. Test aku tak main dah abang betul. Nak bagi hilang ngantuk kata apa? Tu cakap senang tuan-tuan. Jadi pertama, kenapa perlu ikhlas muslimat? Kerana yang pertama, amal soleh itu syaratnya ikhlas dan juga menepati syarat. Yang kedua, kenapa perlu ikhlas? Amalannya ikhlas, orang yang ikhlas, iblis tak boleh nak menipu daya. Iblis nak kelentong kita, dia tak boleh. Sebab ini jawapan iblis dalam Quran, Suratul Hijri, surah ke-15. Ayat 39-40. Muka surat 394. Tafsir Arab Saudi. Wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Malam ni sahabat saya tu tak main. Hak peminat saya. Gigi tak ada. Aku je ubat gigi tak laku. Dia tak, aku tak ada gigi. Mangkuk semua. Dia tak main malam ni. Dia tak tahu. Ada. Gelak sekut derah dia tu. Dia ada lagi lah. Aku mana tahu tukar alamat lah ke. Jangan duk bak dia pula. Iblis kata, izinkan aku untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Iblis juga jawab, kecuali anak Adam yang mukhlis, yang ikhlas, aku tak boleh nak menyesatkan mereka. Tengok tuan-tuan. Tu, ikhlas tu penting adik. Syarat diterima amalan kita pun ikhlas. Selamat daripada tipu daya iblis pun ikhlas. Yang ketiga. Yang ni yang kita nak tuan-tuan. Sebab benda ni tak ada jual di farmasi. Pak tak boleh bagi, mak tak boleh bagi, tok guru pun tak boleh bagi. Orang yang ikhlas akan diberi, dia anugerah taufik. Taufik makna pertolongan. Bila Allah tolong, mudah bagi kita nak melaksanakan segala perintah Allah. Nak main masjid senang, nak mendengar kuliah tenang. Tu pertolongan Tuhan. Nak bangun malam senang. Pak Ji, duk kerja lagi Pak Ji. Lambat lagi, 20 tahun lagi Pak. Pergi tengok janggut putih lah tu. Memang duduk sini ya. Itu sembahyang di Lebah Hashim siapa? Dengar Syarilung. Peminat Syarilung dulu, kini dan selamanya. Faham tuan-tuan? Kita boleh bangun awal, main masjid, dengar kuliah, baca Quran. Bukan kita akan benda, bukan kerana saya ustaz. Mudah-mudahan kerana keikhlasan Allah campakkan pertolongan yang dikatakan taufik tu pertolongan. Ustaz Muntalib Ma'ruf sebut taufik ialah kemampuan untuk beribadah. Tak apa, mana satu pun sama. Kalau tanpa pertolongan Allah, kita tak mampu. Duduk sebelah masjid lah, tak main. Bukan orang baganyok ni cerita ni. Bagajang. InsyaAllah baganyok pun ada ya. Ada? Allah mana-mana pun ada Pak Zui. Benda ni sama ya, Sungai Petani pun ada. Di kampung saya tu, ada seorang Allah. Berapa lama dia tak pergi sembahyang Jumaat? Tak apa dia? Aku. Baru-baru ni saya pergi, mereka terkejut. Tok-tok bilang. Saya kata, pasal apa buat terkejut? Saya dekat berapa belas tahun ni saya tak pergi. Saya bagi tahu kat mereka, bukan saya tak mau main. Saya tiap-tiap minggu ada jemputan khutbah. Mereka rasa terkejut tu. Kaget. Tengok ustaz main-main Jumaat. Aku ingat mereka nak bagi baca khutbah. Dah juga pangkuat ayun.
Yang saya paling bukan marah, tak setujulah 2 minggu sudah. Tok Imam tak ada sebab ada masalah pergi rumah anak dia di Kuala Lumpur. Kan? Pergi panggil bilai masjid mana baca khutbah. Sedangkan ulama besar duk ada kampung tu. Aduh, jangan duk pandang rendah kat aku. Aku ni khutbah satu Malaysia orang parti dah. Berkhutbah, bukan baca khutbah. Saya nak komennya bila ada pertemuan nanti insya-Allah. Apa saya nak sebut? Bukan nak suruh panggil saya, tuan-tuan. Kita perlu ada pelapis. Macam masjid ni betul-betul berlapis-lapis lah. Tu Imam relax kan? Tu Imam tak ada bincang. Ni duk atok. Nah, bukan apa. Pernah berlaku ni. Saya tengok sendiri. Saya tak mahu sebut tapi Sungai Petani. Anak dia sendiri, dia tak bagi. Sedangkan anak dia lulusan Al-Azhar. Dia bagi sekali je. Kali tu tuan-tuan, dia tak boleh main. Saya adalah. Dia tak boleh main. Kelang kabut lah. Tok Iman tak main. Emergency. Naiklah Tok Bilal. Tuan-tuan percaya, saya kesian Tok Bilal. Dia punya ketak daripada mula sampai habis lencun baju. Aku ingat seluar dalam melencun bah. Saya dalam hati. Ni lah yang tak kena. Jangan duk bolot kat kita semua. Yang bagus di Sungai Petani, Masjid Padang Temusu. Sebab saya pernah duduk kawasan tu. Ada 5 orang boleh baca khutbah. Emergency, nombor 1 tak main, nombor 2 ambil alih. Ni duk kira dia. Nampak? Nah? Jadi saya kata, apa dah. Kan? Hampa JK ni, takkan tak ada yang dia baca. Tapi sembang Islam sampai bergegak langit tu. Nak baca khutbah. Baca tak susah. Kalau berkhutbah mungkin susah. Takut tak ingat. Nantilah ada peluang, ada perjumpaan syarat, saya nak pergi. Pasal saya duduk pergi dah masjid 2 minggu dah. Kan? Bukan kita boykot. Saatnya 21 Ogos saya khutbah di sini. Tajuknya demam denggi. Tajuk nantilah kita fikir. Saya banyak tajuk tuan-tuan. Kadang-kadang itu sekali itu pi cara terkejut terkempak. Tok Iman tu memang Ustaz hari ni kami berhajat Ustaz baca khutbah. Saya pi nak panggil makan nuri, pak menekan saya. Ya alhamdulillah lah. Kita benda tu duk ada dah kat kita kan. Nak pam syok lah. Aku pun memang ketagih dah. Bila lah nak pergi peluang. Aku pulun lah hari tu. Kan? Tu cerita dia. Nah. Jadi masjid take note. Nah. Bagi perhatian tentang ni. Kena ada pelapis tu imam. Imam-imam pun kita bagi peluang orang muda kan. Kadang-kadang tu imam ada emergency ke dan sebagainya. Itu dia pesanan Baba Ismail tentang ikhlas. Yang kedua, beliau membaca surah dalam beliau membaca ayat dalam surah Al-Ankabut. Al-Ankabut ni surah ke-29. Ayat yang terakhir ayat 69. Beliau tekankan soal ikhlas. Yang kedua, mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat ni tuan-tuan, di rumah saya buat frame. Saya tempah frame ayat-ayat yang memberi rangsangan kepada saya. Anak saya tanya pasal apa buah-buah ayat ni. Nak abang, inilah ayat yang Tok Guru aku pesan. Kalau hampa nak berjaya, inilah formula dia. Inilah ramuan dia. Apa dia? Kesungguhan. Mujahadah. Berjihad. Bersungguh adik. Kalau adik bersungguh dalam bab dunia pun insya-Allah adik berjaya. Tak nak berjaya dalam bab agama, kena bersungguh dalam bab agama. Boleh Pak Ji? Makna kesungguhan kita. Itu pesanan Baba Ismail. Tapi kalau hangat-hangat tiap ayam, tak boleh. Saya pulun bab Quran ni tuan-tuan, saya pulun sungguh. Tu, sahabat saya ustaz tu, Al-Hafiz tu. Kan? Dia tahulah saya duduk ceramah perang-perang, dia duduk semak ayat tu betul ustaz? Betul. Surah sekian ayat sekian, surah sekian ayat sekian. Bukan tulis apa dia. Okey tak? Tak okey hamai ganti tak? Nak lakut lah kan ke angsa kemai. Nak bagi hilangan tu kan. Apa pun saya jawab macam Nabi Sulaiman jawab.
Dalam surah An-Naml, surah ke-27 ayat 40. Kan Nabi Sulaiman Allah bagi kerajaan, jin Ifrit jadi apa? Jadi dia punya orang-orang kanan. Dia boleh bagi arahan. Hebat hang Sulaiman, hada min fadli Rabbi. Ini adalah kurniaan Allah kepadaku. Itulah jawapan saya. Kita tak hebat Pak Haji. Nah, kalau kita duk pasal kita kemah, Tuhan nak bagi lupa, dia tutup switch tu lupa. Saya duk sembang. Saya kenal dah. Kita kenal dah. Ayat yang kita duk baca selalu, tiba-tiba tak ingat. 21 bulan. Hari Jumaat, minggu 3. Nak main tidur ni Zat. Belah pagi. Abang saya siap nak. Sampai ingat aku tak kenal Pak Haji ni siapa. Selesa. Homestay Pak Haji ni. Paling selesa sebab tak ambil duit. Itulah lagi selesa tu. Dekat aku lah. Hampa kena bayar. Kan? Tetamu jauh ni. Pasal juru ni, kalau main tengah hari, saya bimbang. Saya kena banyak kali dah. Pulau Pinang. Sampai saya tak pi. Sampai sama dia, jam. Tak boleh nak pi. Kali tu kena atas jambatan. Allah jam. Belah ni pun sama. Lebih baik lepas subuh, bila subuh saya berderah main. Jadi kita tak kalut. Pak Su pun tak payah buat tengkok panjang. Kan? Macam hari ni lah. Pak Su kata main awal sikit. Cantik. Saya main awal. Saya memang suka main awal tuan-tuan. Sebab kita boleh buat banyak benda. Tak siap boleh baca Quran. Dapat rupa muka surat. No? Tak ada rugi ya tuan-tuan. Boleh sembahyang tahiyat masjid, niat i'tikaf, baca Quran, berzikir. Mengantuk, kita zikir pula. Jangan duk pulun buat tu murung ya. Kalau baca Quran ni dia main 2-3 muka surat tak mengantuk. Kalau saat lagi Quran baca kita. Dia duk tengok, tak kata apa. Lena. Kan? Itu cerita. Nah, tu pesanan Bapa Ismail. Kemudian kami pergi ke Bukit Lada. Tuan Guru Haji Abdullah, beliau belajar di Mekah 11 tahun. Tapi yang sambut kami itu menantu dia kenal saya. Saya tak kenal, saya kenal. Ustaz duk pergi di Temoyong. Apa nama Langkawi tu, saya orang sana. Entah siapa dia, saya menantu Tok Guru. Boleh lah nak jumpa ayah anda, boleh. Habis semua cerita, saya pun cerita ajak saya main ni. Cerita pasal sekolah tahfiz lah, kami sedang bina bangunan. Minta lah dia solat hajat sikit kan. Dekat nak balik, ada apa-apa nak Tok Guru nak pesan, dia pesan 2. Pertama dia sebut istiqamah. Istiqamah. Ayat istiqamah dan banyak dalam Quran. Istiqamah ni maknanya berterusan. Kita buat sesuatu biar berterusan. Jangan hangat-hangat tiap ayam ataupun atas dasar semangat tadi. Hadis Bukhari, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan, amalan terusan walaupun sedikit. Faham adik? Tu kata istiqamah. Katalah sembahyang malam. Tahajud, witir. Sebelum subuh. Sepanjang hayat kita, subuh pukul 6. 5.30 bangkit dah. Mandi 10 minit, baki 20 minit. 2 tahajud, 1 witir. Itulah kita duk kekal sampai ke mati. Yakin dan percaya. InsyaAllah. Banyak kebaikan untuk kita di negeri akhirat. Kita tak tinggal, tapi tak banyak. 3 rakaat tu je. Tapi tak pernah tinggal. Itu istiqamah. Boleh faham tak? Dia pesan kepada saya dan rombongan saya, istiqamah. Kadang-kadang orang tanya, macam mana nak dapat istiqamah? Tuan-tuan bila tengok seorang doktor tu tulis, pertamanya syarat niatnya ikhlas. Ikhlas juga. Nak dapat istiqamah ni, ini kena ikhlas kerana Allah. Bukan kita buat nak menunjuk kat orang bang. Balik rumah mak mentua kami misalkan pukul 4 bangkit dah sembahyang malam. Rumah mak mentua, rumah ni pukul 8. Subuh tak ada, terus duha ya. Niatnya ikhlas yang kedua. Nak dapat istiqamah kata doktor ni ialah kita bermula bertahap. Secara bertahap. Faham tak kak? Bertahap. Maknanya kalau kita nak sembahyang malam,
Jangan terus buat pukul 4 pagi. Kita tak ada kemampuan. Subuh pukul 6. Kita bangun 5.30. 2-3 bulan ni 5.30. Nampak aku dah selesa dah. Bangkit pukul 5 suku pula. Nah, lagi selesa pukul 5. Lepas tu jadi amalan, tak apa dah. Pukul 5 ataupun sejam sebelum subuh kita boleh bangun. Itu istiqamah. Pak Su jangan duk tanya apa. Ustaz sembang kemas, ustaz bangkit pukul apa? Itu yang payah jadi ustaz ni. Aku tak bangkit, tak apa, pahala aku banyak orang. Hampa tu mengajak mana? Nak pergi hilang ngantuk Pak Dian lah. Mula secara bertahap. Yang ketiga sama ya tuan-tuan. Apa dia? Bermohon kepada Allah supaya Allah bagi kekuatan. Betul tuan-tuan. Kalau Allah tak bagi kekuatan, tak boleh pergi. Macam saya ni, kadang-kadang balik lewat pukul 12 malam tu biasa. Pukul 1. Kadang-kadang pukul 2 kalau pijuh sampai Perak tu. Kalau saya tak tidur sana, balik pukul 2. Subuh pukul 6 kita kata. Kalau subuh 5.40. Hoi, bukan senang ni, kan? Jadi tak payah tanya lah, ustaz bangun tak masa tu? Kan? Tapi mana tu? Minta. Berdoa pada Allah. Ud'uni astajib lakum. Tuhan suruh kita minta. Istiqamah. Seterusnya beliau kata, kena selawat. Dia ajak kami satu selawat, saya tak amal selawat tu. Saya amal selawat sedia ada. Selawat yang saya amal ni tuan-tuan buat hafal ya. Senang ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Cukup lah. Saya tengok dalam mana? TV ke apa? Orang tanya seorang ustaz tu. Di antara selawat dengan istighfar, yang mana lebih afdal? Agak-agak Pak Di. Selawat dengan istighfar, yang mana lebih utama? Dek. Aku bukan suruh senyum, aku suruh jawab. Macam mana? Saya terkejut tu jawapannya. Selawat. Dia kata, saya tengok di mana? Selawat merangkumi segala-galanya. Jadi bila saya ingat pula, teringat lah. Betul. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah, para malaikat berselawat. Suratul Ahzab ayat 56. Selawat lebih afdal, lebih utama pada istighfar. Tapi saya tak cek lagi lah. Nanti saya nak pergi tanya Tok Guru ni. Tadi ada seorang Tok Guru tu telefon. Saya nak kena pergi lah rumah dia. Dia tak sebut pun, dia sebut nama. Sekali saya abad nama, kami pergi lah. Selawat. Selawat lah dengan mana-mana selawat yang kita ingat. Pukul apa masuk isyak? 9.51. 9.51 lambat lagi. Tu kena bayar lebih lah. Kan? Istiqamah dan selawat. Terus kami pergi, ni pergi kat Tok Guru yang telefon saya tadi lah. Kami pergi ke Tobiak. Tobiak ni Kedah tu. Tuan Guru Haji Yusof. Tadi dia telefon. Duk kat mana? Kan? Saya kata, siapa dia tu? Haji Yusof, Pendang. Saya mana ada kawan Haji Yusof. Teringat balik Tok Guru. Saya kata, Tok Guru Haji Yusof kan? Dia lah tu. Kan? Allah minta maaf. Mana nak sangka kan? Dia nak suruh saya pergi rumah dia. Saya ingat dia nak abang apa-apa kat saya kan? Kotlah ada apa-apa kan? Saya kata kalau Tok Guru nak abang apa, abang lah. Ada nak suruh main rumah ya. Tahulah dia nak bagi apa, ilmu ke? Dia nak marah saya ke? Kalau Tok Guru marah, kita seronok tuan-tuan. Kita kena ingat no. Ulama-ulama yang beramal dengan ilmu ni tuan-tuan. Dalam surah Muhammad ayat 30. Hadis Ibn Hibban ada, hadis Tirmizi ada. Lepas tengok kita, lepas tahu lah. Tentang mana kekurangan kita. Tu kena percaya lah, adik. Kalau hampir dia tengok antam, cerai ni.
Tak payah dia, aku pun tahu kena boleh tengok tu. Aku boleh scan. Kan? Kahwin ke? Anak berapa? Awak slow kan? Umur apa? 32? Oh, slow lah. Kalau 32 tu paling kurang 7 orang lah. Kata mengantuk kan. Jadi plan lusa nak pergi lah. Dia suruh main rumah dia. Kami pergi kat dia. Nak balik, Tuan Guru ada apa-apa nasihat, Tuan Guru Haji Yusof Tobiak. Dia bagi 4 nasihat. Dengar elok. Dia kata, Ustaz, sebab yang pergi dengan saya, pergi habak kata saya ni Ustaz. Saya tak suka habak Tok Guru saya ni Ustaz. Biar mereka tak tahu, senang kan. Ustaz, saya nak habak dengan Ustaz 4 benda. Pertama, dia kata, tunaikan hak-hak Allah. Makcik tahu tak apa dia hak-hak Allah ni? Yang baru tulis sekarang ni. Yang ni kena baca hadis Qudsi Imam Bukhari. Nabi tanya pada Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Qala, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Qala, "Ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah 2. Pertama, kita wajib kena sembah Allah. Sembah makna taat dan patuh. Macam Nabi Ibrahim, taat patuh sungguh. Suruh tinggal bini, suruh sembelih anak, sembelih. Ui, tak ada lah tahap tu. Kan? Faham tak tuan-tuan? Tu sembah lah. Jangan duk pasang sembah tu semayang. Tak Sembah tu taat dan patuh. Apa yang Allah suruh kena buat. Apa yang Allah larang kena tinggal. Apa yang Nabi ajak macam tu juga. Yang dia suruh kita kena buat. Yang dia larang kita kena tinggal. Walaupun kita tak suka. Kena ikut. Tu sembah. Yang kedua, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan kita yakin ada lagi Tuhan selain Allah. Baik dalam soal rezeki ke, jangan bergantung pada makhluk. Bergantung pada makhluk, syirik dan pergantungannya lemah. Dari Quran Al-Ankabut 41. Tu. Sama dia sebut. Tunaikan hak-hak Allah. Yang kedua, jangan ambil hak orang. Dia pesan kat saya waktu tu. Dalam Quran Allah ajak, jangan ambil hak orang. Ambil apa yang menjadi hak kita saja. Faham Pak Ji? Katalah Pak Ji lalu-lalu nak keluar masjid tadi, tuan-tuan ketui duit selungup 20,000. Tu dia ikat elok dah. Jangan duk ambil. Bagi kat saya. Kan? Tok Guru macam mana? Tak apa. Banyak cantik. Tok Guru masuk neraka dulu. Ajak orang, dia tak amal. Kan? Jangan ambil. Dalam Quran Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu makan, termasuk janganlah kamu ambil harta dari kalangan kamu atau di antara kamu secara batil. Makna bukan hak kita, lepas tu jangan ambil. Biar kita bagi hak kita lagi. Itu lagi cantik. Lagi cantik tuan-tuan. Ketiga dia habaq. Bila hang tak ambil hak orang, Allah akan bagi yang terbaik untuk hang. Yang ni ada hadis, tapi saya tak apa hadis tu. Memang ada hadis. Hadis tu sebut, sesiapa yang meninggalkan sesuatu yang Allah tak suka, kerana takutkan Allah, Allah akan bagi rezeki yang lebih baik daripada apa yang pernah dia dapat. Tu makna kita tak ambil hak orang, benda haram kita tak ambil. Allah akan bagi yang lebih baik. Yang keempat, dia kata wajib kena amanah. Jagalah. Kesemua kita ni kadang-kadang tak sedar. Kesemua kita memikul amanah. Tok Imam, Tok Bilan, Tok Siak, AJK. Kan? Anak Korea bagi duit banyak, beribu-ribu, duk simpan dah. Macam COVID ni, buat keluarlah sikit. Kan? Bagi kat orang betul-betul memerlukan bantuan. Kan? Ada tuan-tuan, mereka cerita ustaz-ustaz yang memang kuliah semata-mata. Saya kuliah semata-mata, tapi saya tu alhamdulillah lah. Rezeki saya tu ada lah. Dan terpaksa jual kitab pun tahu.
kitab ada apa belajar dulu Pak Ji. Jual. Kerana nak sara kehidupan sedihnya saya dengar. Kan? Nah, kita ni yang AJK masjid duk tunggu apa lagi? Carilah ustaz-ustaz jenis tu, kan? Kalau 5-6 masjid bagi, 7-8 masjid, kan clear. Amanah. Tak ada nak baca Al-Quran. Masa kecederaan. Sikit lagi. Kau tak habis cerita. Sikit lagi boleh Pak Ji. Tadi kita mula 8.13. Tak sampai 45 minit. Pukul 9 lah kita monti. Boleh no? Ada polis nak buat laporan ni? Kalau ada aku berhenti tu. Amanah. Ayat Quran Suratul Anfal. Ayat 27. Saya, Pak Su, Tok Imam, semua kita, Perdana Menteri, Perdana Menteri tak ada, no? Menteri Kanan, kesemua kita dipikul amanah. Apa dia amanah kita? Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kita memikul amanah Allah dan Rasul. Ini. Apa Allah suruh, apa Rasul suruh kena buat. Apa yang Allah larang, Rasul larang kena tinggal. Itu amanah. Begitu juga jangan kita mengkhianati bukan amanah Allah dan Rasul saja, amanah manusia bagi kat kita. Berat lah. Saya pengurusi tahfiz. Kan? Orang bagi sumbangan. Alhamdulillah lah Pak Su. Saya duk keluar setiap bulan 20-30 ribu memang dapat. Covid tu tak keluar. Fikir takkan nak melengkap dalam rumah ya. Kan? Kau tidur pun bilik asyik-asyik. Bini aku bilik sebelah, aku sebelah. Lepas kata Covid tak boleh. Kita patuh SOP. Kan? Nak tak? Aduh, letih. Dia fikir jam dah sekali ni sekolah ni. 11 tahun dah ni sekolah ni. Paling sikit pun 30 ribu sebulan dapat. Tapi Allah memang hebat. Allah bijak. Allah tahu. Allah gerak hati saya buat kuliah duha live di sekolah. Tiap-tiap pagi saya pergi. Alhamdulillah. Sumbangan macam kita duk keluar. Kita tak keluar. Sumbangan sama. Masya Allah. Orang masuk dalam akaun sekolah. Tu Allah nak tolong mudah tuan-tuan. Amanah. Saya pikul amanah. 54 orang pekerja. Bukan senang. Budak tak main. 250 orang. Pekerja ramai. Hari ni main lagi. Temuduga 5 orang. Nak ambil guru bahasa Inggeris. Tapi seorang perempuan ke semua. Sekolah rendah kami, sekolah menengah perempuan kami, mereka tak mahu cikgu lagi-lagi. Mereka nak perempuan semua. Seorang tu. Saya cakap orang putih lah dengan dia. Tak mahu cakap Melayu. Saya termenduga lisan. Allah, dia cakap orang putih macam Mak Saleh. Dia kata pandai sungguh hang ni. No? Slang from well, you know. Biar betul. Saya kata hang ni cakap orang putih. Tengok si dia di UAE. Memang UAE ni English memang bagus. Power. Saya pikir amanah. Saya pengurusi. Allah. Sumbangan orang, jangan khianat. Jangan hidup bermewah dengan sumbangan orang. Nak welfare. Tu dia. Pak Haji tengok mangkuk ayun. Aku sedemah 300 tu dia beli kereta ni apa? Anda hang bagi, aku tunggu apa lagi? Khianat. Tuan-tuan tengok saya nak kata apa? Orang bagi sebelum Covid tu. Nak, saya bawa balik tu awal bulan 3. Kereta Nazaria penuh dengan barang. Ubat gigi, ikan bilis goreng, sedap bang. Sabun basuh kain kau weh. Ni kata kena belemah budak-budak rendam lah tengok Kalau kena minyak rendam dengan air hangat, lepas tu ambil sabun tu tak tangkotak. InsyaAllah bersih. Semua produk orang Islam. Nak cerita macam-macam, tak pergi tengoklah. Nah, Pak Ji, jangan tengok saja, sambil belilah. Dah lah aku penuh satu kereta tu. Siapa semelit ada susu kambing, bagus untuk semelit. Saya main 2 tahun lebih dah saya minum susu kambing, alhamdulillah. Nah, kopi goji, koko, banyak barang tu. Ni sabun mandi, ya Allah. Pak Su pakai seminggu wangi.
Bini tak beritahu mana dah. Ada tu. Sabun mandi susu kambing. Tapi tak bau kambing lah. Jangan duk bimbang. Bau kambing, bini lari balik awal. Tak pergi pakat tengok macam-macam. Tu produk-produk tu nak bantu sekolah. Dan saya nak bantu orang-orang susah. Saya duk bayar setiap bulan dah 2 tahun. RM300 sewa rumah sahabat saya. Yang Allah uji dia kena angin amal. Tak boleh kerja. Dia tanya saya ni, COVID ni ustaz boleh bayar? Tak apa. Dah kita tak berniaga. Kita cari juga lah duit-duit kita macam mana. Tuan-tuan. Jadi pesanan yang 4. Habis kami pergi Tuan Guru Haji Sanusi 4 minit ni. Yang ni ulama tarikat. Smart. Nak tunggu dia keluar. Bakso punya lama. Dia pakai kemas tunggu. Salam. Lepas tu ada apa-apa Tok Guru nak pesan kat kami, jangan lupakan Allah. Dia baca hadis. Ana ma'hu idza dzakarani. Aku bersama-sama kamu apabila kamu mengingati aku. Dia baca Quran Al-Baqarah 152. Fadhkuruni azkurkum. Allah kata kamu ingat padaku, aku ingat. Jangan lupakan Allah. Lepas tu dia belasah Wahbi. Kan sebulan lepas tu ada bunyi seorang ustaz tu kata siapa duk wirid Allah kan, tak dapat benda kan, nama apa tak ustaz tu, Kora ke apa tu kan, lebih kurang macam tu lah bunyi kan. Kora kot lebih kurang macam tu lah. Tok Guru ni orang ngaji tinggi hampa tak ke mana. Dia kata hadis Muslim, dia baca kat depan saya, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah. Dia baca Quran, wa dzakarullaha katsira la'allakum tuflihun, Al-Anfal ayat 45. Nabi kata tak akan berlaku kiamat kecuali apabila di atas muka bumi ni tak ada dah orang sebut Allah. Tu dia. Awak Tok Guru faham tak betul ke? Hampa yang faham betul. Faham ni. Apa ustaz apa? Kora kot. Apa macam tu lah. Kan? Macam mereka yang kemas orang semua tak reti. Duk kira hadis Quran tak baca langsung. Kita ni Quran yang paling utama. Rujukan utama umat Islam Quran, kedua hadis. Saya ceramah malam ni, tuan-tuan dengar. Quran hadis. Bukan baca hadis saja. Bukan baca Quran. Kita gabung dua-dua. Bilal Ar-Rabah, bila dia diseksa, dia sebut apa? Dia sebut apa, Tok Imam? Bilal Ar-Rabah. Ahad. Memang hari ni hari Ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad tu kataan Quran. 1 huruf 10 ganjaran pahala. Allah kataan Quran. 1 huruf. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Siapa duk pi iktiraf depa ulama hadis, aku pun pelik. Tu Tok Guru Haji Izzuddin Pendang tu gajah mati ulama hadis. Saya baca hadis depan dia Pak Haji. Dia kata hadis ni bergiam. Boleh ingat tu. Saya baca Al-Quran. Ayat Quran ini turun tentang sepulah. Biar betul. Tu baru orang tahu lama. Ni Kora. Kan? Nyampah aku. Kan? Jangan duk ego sangat lah. Kan? Jumpa aku ke belasah ya, abang tu. Pesanan dia jangan lupakan Allah. Dia bagi dari Quran semua. Dia baca Ali Imran 191. Akhir sekali, kami pederah daripada Tokai pergi ke Kupang. Itu Johor. Yang ni pasal Baba Ismail Sopi. Kena pergi jumpa Ustaz. Tempat yang ni Allah Masya Allah. Namanya Baba Mat Kupang. Umur palingan 80 lebih. Mata tak apa clear. Telinga clear. Sampai tu imam, kami salam 4 orang, duduk tu, dia ceramah terus kat kami.
Tahu dia kata apa? Puasa sunat malah. Mayang sunat malah. Ada ilmu tak amal. Kau tak kata kat aku kah? Dak no kata kat depan 3 ekor ni no. Ikut aku tu malas no. Dia tuan-tuan amalan dia pasal kita tak boleh nak lawan. Lepas tu dia satu hari satu malam dia berselawat kat Nabi 13,000 kali. Dia duduk ceramah kat kami Pak Ji, tangan duk ada kita tasbih. Selawat ni. Saya ingat berapa puluh kali bertemu jumpa Nabi dalam mimpi tu. Kita duduk mimpi jumpa Siti Nurhaliza. Boleh tahan juga. Jumpa Siti Kasim jam. Kan? Jahanam. Nak pergi hilang itu nak habis lah. Pesanan dia, ilmu kena amal. Dia. Doa nak amal ilmu kita belajar, Asy-Syu'ara 83. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 83. Minta kat Allah. Hang bagi ilmu, bagi kekuatan aku nak amal. Itu doa dia. Kemudian dia suruh kita lawan hawa nafsu. Dia kata syaitan tu musuh kita yang nyata. Tu dia antara pesanan dia ada 4 dia sebut. Lawan hawa nafsu, syaitan musuh kita, ilmu, banyak berselawat. Dia suruh banyak berselawat. Itu pesanan dia, Masya Allah. Kalau dia boleh selawat sehari 13,000 kali Pak Ji. Pak Ji banyak apa? Siapa pasal buang 3-0 tu apa? Tinggal 13. Kita serupa. Jangan tak selawat. Itulah tuan-tuan, mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama. Nasihat para ulama di Kedah, insya-Allah lepas ni saya nak buat siri yang kedua. Masih ramai lagi 23 orang. Mudah-mudahan lagi banyak ilmu. Saya catat semua apa-apa saya catat, balik buat model ceramah. Sekait dengan ayat Quran yang dipa baca. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama, insya-Allah. Tuan-tuan tengoklah sekali barang-barang kat situ. Ribuan kemaafan Tuan Imam. Saya melawak ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.